يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. صواب. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik apa dong? Kerana inilah yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Kerana inilah yang menyampaikan akan rezeki engkau itu kepada engkau, dengan bersungguh-sungguh engkau khidmat kepadanya, bahawa jangan jadi kosong suatu waktu daripada ibadah kepadanya, dan bersungguh-sungguh engkau berpegang dengan firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa berpegang atas Allah Ta'ala, maka ia yang memadai dan mengira akan dia. Dia masuk dalam bab tawakul, ya, bab sambungan dia dulu. Mana siqatul qalbi biwa'dillah. Siqah, yakin, berpegang qalbi kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia adalah pemilik segala-gala. Dia adalah yang mengurus segala-gala. Dia yang bersifat dengan sifat ketuhanan, tidak ada yang lain. Oleh kerana itu segala-gala daripada dia, kembalikan balik kepadanya. Ini dia panggil apa ni? Pegangan qalbi. Adapun usaha ikhtiar tu tajuk lain kan. Bukan makna kita berserah, bertawakal, tidak usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar tu bab zahir, jadi bab batin, dalam urusan kita dengan Allah Ta'ala. Dan rezeki ini merupakan rezeki yang termulia, rezeki yang dijanjikan dengan taat. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, ni ialah rezeki dia panggil rezeki mau'udun. Dia ada 4-5 bahagi rezeki. Yang pertama, rezeki madmun. Dia disebut dalam ayat, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi melainkan rezeki dia Tuhan jamin. Yang ini rezeki sekadar menyebabkan sambungan nafas nyawa kita. Yang ini kalau dia tak cari pun Tuhan bagi, dan dia tak banyak, kerana sesuap nasi tu ataupun sedikit makanan yang Tuhan jadikan sebab. Ada pun yang lain kita makan banyak, itu susah pergi tandas, tuan, pergi balik. Yang kedua, rezeki maksubun, atas jalan iktisab. Ya, dia banyak usaha, dia buat, Tuhan bagi lebih. Ini kalau tak pandai berik, dia terlajak. Yang memberi hakikat dia saja. Dan yang ketiganya, rezeki mamluk. Rezeki makna mamluk, rezeki yang milik. Yang ni pun kadang-kadang tertipu banyak gitu. Kita cari kumpul. Kumpulan pula dihantui oleh sifat bakhil. Ya, tanpa zakat pun tak keluar, kumpul. Sampai akhirnya malaikat maut pun sampai, yang dia kumpul pun dia tak dapat guna. Dia tukang kumpul kan. Ya, ini panggil mamluk, dia sekadar milik. Dan rezeki yang termulia itulah rezeki maut yang dijanjikan dengan sebab bertakwa. Bila dia bertakwa, akan buka. Ya, dan dia pun tak tahu. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Adalah yang menjamin, Allah Ta'ala yang mengatur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan beri jalan, dia sendiri pun tak sangka datang dari sudut itu, dari sudut ini. Para aulia, para ulama besar, biasanya mereka duduk taraf.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Jadi dipanggil rezeki madmunun, rezeki yang dijamin, didaman oleh Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati was salah wastabir 'alaiha la nas'aluha rizqah nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis salah, kemudian wastabir 'alaiha, dan suruh oleh kamu akan orang yang di dalam rumahmu, dan tanggungan kita dengan sembahyang, dan sabar olehmu atas mengerjakan dia, dengan sebab ketiadaan rezeki, ya, tiada kami pinta akan kamu rezeki, ya, bermula kami yang memberi rezeki akan kamu, dan rezeki ahli engkau yang yakin olehmu dan yakin olehmu akan dia. Di dalam ayat ini dua perkara besar diminta, disuruh Ta'ala. Pertama, suruh ahli kamu dengan mengerjakan ibadat yang besar, iaitulah as-salah, yang merupakan silatul bainal abdi wa rabbih, kontak antara hamba dengan Tuhan. Kemudian bersabar, sebab semua kontak ibadat dia memerlukan kepada kesabaran, ya, diuji bermacam-macam keadaan, Allah Ta'ala uji. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyatakan la nas'aluka rizqah, kami tak minta rezeki pada kamu. Sebaliknya, nahnu narzukuka, ya, nahnu narzuk, kami yang memberi rezeki. Bermakna apa yang sampai pada kita sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala yang telah siap pada azali lagi, ya. Maka Allah Ta'ala lalukan proses usaha ikhtiar sedikit, itu saja pada kita. Itu pun dia yang benar kan, bergerak ni kita jalan semua minallah, dari dia belaka. Habis. Yang keduanya daripada awarid al-akhtar, rintangan-rintangan beberapa yang datang atas hati dari beberapa perkara pekerjaan engkau, dan berulang-ulang hati engkau antara engkau hendak perbuat akan dia dan tiada memperbuat akan dia pada sekalian itu. Jika engkau perbuat akan dia membawa kepada meninggal engkau akan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan engkau. Ini dipanggil sebagai awarid akhtar. Sengaja Tuhan jadikan untuk menguji insan tu, dalam konteks dia mengerjakan ibadat, dia boleh terus atau tidak bila datang ujian-ujian yang tersebut. Maka tiada dapat lepas engkau daripada segala khatir, segala benda yang membimbangkan hati kita, yang dilintaskan oleh bisikan-bisikan daripada nafsu, syaitan dan seumpamanya, yang tersebut melainkan dengan bahawa engkau serah segala pekerjaan engkau yang datang di dalam hati engkau kepada Tuhanmu, ya, serah pada Tuhan. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah Ta'ala. Innallaha basirun bil ibad, sungguh Ta'ala itu basirun, yang maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan milik sendiri, dan dia dah jamin tadi kan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah bulat maka dia akan jamin. Siapa contoh terbesar? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah adalah orang paling tinggi darajat penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bahawa banyak perancangan jahat daripada musuh untuk membunuh Rasulullah SAW dan sebagainya, semua dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, semua Ta'ala batalkan perancangan jahat. Sebab dia adalah orang yang paling kuat bersandar. Dia tak mau bersandar tu tak kuat, atau disyirikkan sandaran dia dengan makhluk. Sandaran Tuhan dia juga dengan makhluk dia juga, tu Tuhan tak mau tu, rosak. Kama la yuhibbul amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagaimana Allah tak suka bahawa amalan itu disyirik, disekutukan dengan lain, begitu juga qalbi kita, jangan disekutukan dengan lain, berpegang, bersandar hanya kepada dia je. Sebab makhluk hakikat, semua makhluk termasuk insan, manusia ni, hakikat dia apa? La yadur wa la yanfa, tidak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Mudarat hakikatnya, manfaat hakikat semua datang daripada dia. Sehingga nama dia pun An-Nafi', kan? Nama Allah Ta'ala sengaja daripada ismul milal asma'il husna ialah An-Nafi', yang memberi manfaat.
Sebab tu apa saja kemanfaatan yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita dipinjamkan sementara, ya, makan, minum, pakaian kita, harta benda, usaha, kerjaya, semua tu adalah merupakan pinjaman sementara, ya. Maka naklah kita pandang itu adalah dia, Tuhan tajadikan daripada nama dia An-Nafi', dia yang memberi manfaat. Sebab tu salah besar dan jadi terbabas jauh kalau kita ambil saja nikmat dalam keadaan kita lupa pemberi dia. Kita tak mengenali pemberi dalam kita mengambil, atau kita tak mengenali pemberi, ya, penarik bila ditarik. Sebab dalam diberi dan ditarik sebenarnya dia nak kenalkan kita. Sebab kehadiran kita menumpang sementara di dunia adalah untuk mengenal dia. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, Tuhan kata. Maka aku jadikan akan hamba. Tuhan jadi kita untuk kenal. Bukan jadi kita untuk kumpul harta benda dan untuk mencari pangkat dan sebagainya. Itu semua kerja-kerja yang babas. Dia bagi itu tak ada masalah, ya. Rezeki masing-masing tu tak ada bagi, ada banyak sikit, itu bukan persoalan. Persoalan dia ialah mengenali dia dan mengizharkan ubudiyah, menzahirkan kehambaan kepada dia. Itu motif yang pertama. Jadi dalam dua keadaan Tuhan kenalkan dia, ya. Selalu disebut dalam hikam, mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Mata a'ta, bila mana Tuhan ulu kat kita, diberi berbagai nikmat, sebenarnya apa? Ashhadaka birra, dia suruh kita memandang akan nama dia Al-Bir, ya, pemberi ihsan, pemberi nikmat yang amat hebat, ialah Al-Bir, nama Tuhan. Bermakna kalau di hulu kita ambil, sedangkan kita tak mengenali dan tidak memandang nama dia, tidak memandang Tuhan dia, kita ambil saja, maka sudah jahat adab yang menyebabkan insan akan terjauh dari Tuhan dan babas hidup. Wa mata mana'ak, dan bila diblok pula sebenarnya ditayangkan nama dia juga, ya. Wa mata mana'ak asyhadaka kahra, dia menayangkan supaya kita makrifat akan nama dia Al-Qahhar, yang maha keras, ya. Jadi sebenarnya dalam dua keadaan dia suruh kita kenal. Fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dalam dua-dua keadaan dia ulu atau ditarik, sebenarnya dia suruh kita kenal dia. Siapa yang mengenali Allah dalam dua keadaan, maka tamam, sempurnalah perjalanan dia sebagai hamba yang diutus oleh Allah Ta'ala di dunia. Maka kalau digagal, habis, ya. Dan ketiga daripada awarid, iaitulah datang beberapa qada. Kita sedar bagus ibadat, Tuhan uji kita. Datang daripada qada Ta'ala atas engkau yang memaling ia dan menyekat ia akan berbuat khidmat engkau kepada Tuhan engkau. Maka tiada dapat engkau hendak melepaskan diri engkau daripadanya, melainkan dengan bersungguh-sungguh engkau reda daripada segala qada tadi, ya. Dalam kita mengerjakan amal saleh, ibadah, tiba-tiba dia uji, sakit, diuji dengan permasalahan itu, permasalahan macam-macam tu, ya. Dan itu memang sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa cukup mereka mengatakan dia beriman, sedangkan mereka belum diuji dan dicoba Ta'ala, ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kazibin. Allah Ta'ala telah tes dahulu dulu, ya, ada yang sebenar, ada yang sebalik. Jadi maknanya insan akan diuji. Maka ujian ni awarid dipanggil yang datang ni, atau betul-betul dia menggegar akan kedudukan ahwal salik yang sedang berjalan, ya. Allah. Maka tiada dapat engkau hendak melepaskan diri daripadanya, melainkan dengan bersungguh-sungguh. Ini riadah yang batin. Engkau reda daripada qada, ketentuan Allah Ta'ala yang datang atas engkau, dan bersungguh-sungguh pula engkau taat dan khidmat kepada Tuhan, ya, engkau dengan berbagai kebajikan. Maknanya datang segala qada ni tidak menjejaskan dia.
Tuan uji dia melepek sekalipun dia tak beranjak, tuan. Ini baru dia duduk betul-betul nafsu mutmainnah, nafsu yang tetap dan tentram. Ya, mana unsur-unsur lahiriah yang zahir tidak boleh mengendali ataupun menyekat akan unsur rohaniah. Itu konteks dia dengan Tuhan. Mana Tuhan lantar dia, ya, sehebat-hebat ujian, orang panggil sampai melepek, dia tak beranjak. Ataupun Tuhan uji pula dengan dilambakkan berbagai-bagai nikmat, ya, jadi kaya raya dia, mewah tu, tak, dia tak beranjak, dia tetap jadi hamba Tuhan juga. Baru dipanggil mutmainnah. Ya, dia ada setengah ada orang ni dia kuat ibadah bila dia susah, bila Tuhan lambat sikit kesenangan dia hanyut, itu tak boleh pakai gitu. Atau ada orang ketika senang, dia ibadat, Tuhan uji dengan susah, boom, dia jam terus, dia pun tak boleh pakai. Dua-dua tak boleh pakai. Yang boleh pakai dia tetap, ya. Maka bila tetap sampai akhir dia, orang ni dapat surat jemputan syurga dari Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, rida dan diridai, maka fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam abdun ditaksis, macam hamba yang khususiyah. Dia ada hamba dua, entah ni. Satu hamba ditaksis, satu hamba lil qahri. Kebanyakan hamba kita ni hamba lil qahri. Ya, dia dengar ayat Quran, dengar hadis, takut sikit kena ketuk. Lepas tu kan dah kena teh kan, celuh. Dia kena makan hayal balik, hilang balik. Cas balik, terap balik. Ini dia panggil abdun lil qahri, macam pahat dengan penukul. Sekali tolak, sekali jalan, sekali tolak, tak jalan. Ya, itu belum tamakun. Tapi yang dimasukkan adalah habdi ini, padkhuli fi ibadi, ay abdan taksisian, mana hamba yang khusus Tuhan pilih. Satu. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga. Ya, mana dipanggil masuk ke syurga apabila dia tetap dan kedudukan dia tidak berganjak. Dia uji dengan dua keadaan, susah ataupun senang. Dan ini yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ke atas batang tubuh baginda SAW, dia tekan, dihimpit, tak ada jalan, tetap juga Rasulullah berjalan istiqamah cantik. Dia pusing tukar giar pula, ditawar. Ditawarkan Nabi, jamakna laka amwarina hatta takuna aksarana malan. Ya, kami himpunkan segala kekayaan orang Mekah ni bagi kepada engkau ya Muhammad, sehingga engkau lah paling kaya di kalangan kami. Atau nak jadi maknanya orang besar, ada pangkat jadi pemimpin, ya, malaknaka alaik, kami lantik kamu jadi ketua, ya. Jadi maknanya orang besar, jadi presiden, kalau kita jadi Perdana Menteri misalnya. Tapi satu syarat, Islam jangan sebut lagi. Ya, dia tawarkan dengan tawaran. Mula-mula dia blok, tak jalan, tu ditawar. Maka Nabi mengatakan, la wada'a syamsi ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr. Kalau kau dibawa turun matahari tu letak kat tangan kanan aku, bulan tu buat turun letak atas tangan kiri aku, suruh kau tinggalkan kerja Islam ni, aku takkan tinggalkan Rasulullah. Aku takkan tinggal sehingga aku binasa dengannya. Itu makna istiqamah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap. Jadi benda ni awarid bila sampai je, awarid, rintangan-rintangan ni, ujian ni, tengok kalau tak betul-betul ditombang. Dan sebab tu kena kuat bersandar kepada Ta'ala, kena kuat dia punya apa, maqamur ridha, dia kena kuat. Qada Allah Ta'ala tu dia kena faham semua ada hikmat dia. Dia punca dia apa tuan ni? Obat semua ni kita tengok sukar, tapi dia akan jadi mudah dia bila dia terbuka makrifat dengan Allah Ta'ala. Itu saja. Ya. Allah. Selama dia tak terbuka, itu yang berpusing tuan ni. Dia terbuka saja, ketika itu yang payah akan jadi mudah, yang jauh akan jadi dekat, yang gelap akan jadi terang. Ya, pamada mal abdu lam yushahid awsafa rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu tidak dibukakan musyahadah qalbi dia dengan Tuhan, itu yang dia kerja dalam suluk, kita tembak kan, sebenarnya seperingkat, ya, daripada lataifnya dibersihkan, daripada duduk ukuful qalbi, nafi wal isbat, semua dia cantik betul, sampai dia duduk tu dalam muraqabah dan dia pergi pada musyahadah.
Dia masuk lain musyahadah dan dia duduk betul tepat rohani dia, ketika tak ada apa dah. Ya. Bila dia dah gerti berlazat, bermesra, bernikmat, berinduan dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Ketika tu bala dengan nikmat serupa gitu. Sakit dengan sihat serupa gitu. Ya, dia tengok batu dengan emas pun serupa. Hatta yastawiya indahu azhab wal hajar. Sebab apa serupa? Sebab unsur nafsani telah ditambat. Dia telah naik pada atas alamil malakut. Rohani dia naik menghadap ke hadrat makrifat sebenar dengan Tuhan. Ya. Sebab tu disuruh jalan banyakkan zikrullah, riyadhah mujadah sampai terbuka. Ya. Dia terbuka baru dia nampak betul, baru dia sedap berjalan. Ya. Dia kalau tak terbuka, masalah suruh berjalan, mata tutup, tu masalah tu. Ya, tergaba-gaba teranggut tiang kan, dia terperanjat, sepak batu kan, dia terkejut. Tapi kalau dibuka mata senang, dah nampak. Sebab dia kena kikis dalam riyadhah wal mujahadah, sampai dia terbuka. Dia terbuka nur muraqabah musyahadah, bahawa dia akan dapat satu nikmat besar, dia panggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan oleh Allah SWT. Ini peringkat, sebab lain yang kita baca ni peringkat mutawasid, dan ini peringkat bawah lagi ni. Kita minhad, itu peringkat awal. Dia kalau naik hikam, itu baru peringkat yang kedua. Kalau naik atas lagi Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi atau bercecah lain atas tu. Ini peringkat basic. Sebab basic dia suruh sebut benda-benda ni. Ya, benda-benda yang menghalang, benda-benda yang mengganggu supaya kita dapat mengelakkan. Adapun orang yang sudah tamakun, dia lepas naik ni. Ya, dia sudah peringkat bukan berusaha, dia sudah peringkat sudah mengecapi nikmat. Ya, kalau tanam dia sudah makan hasil. Kita ni baru nak buka bendang kan. Kitab ni baru nak buka bendang panggil. Ya, nak tahu mana dia punya apa, prosedur dia, macam mana gangguan datang, macam mana kalau serangga datang macam ni, kalau mana nak adjust supaya kita bersiap, supaya perjalanan kita tadi pertanian tu cantik sampai menemui hasil dia. Begitulah sampai dia bagi makrifat yang khasah, kesetengah daripada gangguan, supaya kita berhati-hati. Iaitulah dipanggil awarid, yang bentuk gegaran ujian daripada Allah Ta'ala. Kemudian bermula kafiat redha, iaitulah mengikut bagi pekerjaan maqdi. Maqdi, siapa maqdi? Yang mengqadakkan ila Allah Ta'ala. Artinya pekerjaan yang diqadakkan akan dia. Ya. Bermula pekerjaan yang di maqdiyun, diqadakkan, adalah salah satu daripada 4 perkara. Kalau ikan dipanggil hukmil waqt, dipanggil hukmil waqti. Dalam tiap-tiap waktu insan tak terlepas daripada salah satu 4 perkara, iaitulah nikmat, bala, taat, maksiat. Ya, dalam kita kena maksiat, kena taat, macam mana nak adjust? Kalau kita terkena maksiat, macam mana nak letak kedudukan kita? Kalau kita dapat nikmat, macam mana kita nak letak? Dan kalau dia diuji, macam mana kita nak duduk? Supaya 4 keadaan ni kalau Tuhan letak kat kita, selamat, kita lepas, kita tak tersangkut. Jadi yang 4 perkara, iaitulah ada kalanya nikmat. Ada kalanya nikmat, sama ada nikmat zahir atau nikmat yang batin. Iaitu seperti datang rezeki, Tuhan beri kita, maknanya rezeki-rezeki yang berbagai bentuk, yang halal, atau dapat anak yang sempurna segala anggotanya. Tak adalah lahir anak tadi, kadang-kadang teruji, ya, mata tak dapat melihat, kadang-kadang maknanya lahir-lahir tak dia bercakap dan sebagainya lah. Ini tampak cantik, nampak, maknanya itu semua adalah rezeki yang Tuhan beri, bukan kita punya pun. Maka ketika itu apa? Wajib atas engkau reda daripada qada Allah Ta'ala. Ya, yang sempurna itu, serta wajib engkau syukur, ya, pula bagi Allah Ta'ala yang mendatang ia akan itu nikmat atas engkau. Bagaimana wajib kita memandang semua tu adalah minallah, dari dia. Ya, kemudian kita mensyukuri akan nikmat tersebut dan memandang itu kurnia dia. Kalau yang zahir, kalau yang batin lebih lagi lah. Ibadat yang kita lakukan semua tu, itu kurnia daripada dia, bukan daripada kita. Dan ada kalanya qada yang datang itu, ketentuan tu daripada Ta'ala, kesusahan, seperti datang dia atas engkau itu beberapa tanggungan daripada nafkah umpamanya.
Maka itu wajib atas engkau reda daripada qada Allah Ta'ala, dan atas engkau serta wajib pula atas engkau sabar daripada kesusahan yang datang daripada Allah SWT sampai yang dia berusaha, ya. Dan ada kalanya qada tu datang pada engkau dalam kebajikan, seperti ya mengajar engkau akan ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Ya, sebagai guru dia mengajar manusia pada jalan Allah Ta'ala, membimbing, dan ziarah orang-orang yang sakit umpamanya. Itu di antara kerja kebajikan. Maka wajib ketiga itu Tuhan beri kita dapat buat ibadat yang sedemikian, engkau reda daripada pihak qada. Ya, mana kita reda, hati kita terima, sebab itu tasis iradat Tuhan. Dan engkau demikian itu serta wajib pula atas engkau syukur bagi nikmat Allah Ta'ala yang mendatangkan atas engkau dengan itu kebajikan. 2, 3. Dan ada kalanya qada datang atas engkau daripada kejahatan, maka ia wajib atas engkau reda dengan Allah Ta'ala daripada pihak ia datang. Itu kejahatan atas engkau, dan serta wajib pula engkau keluar daripadanya dengan taubat daripadanya. Ya Allah, kerana yang demikian itu kejahatan yang wajib atas engkau jauh daripadanya, dan faham olehmu akan ini. Mana kalau kejahatan kita terlibat dengan maksiat, ya, mengumpat orang, mengata, fitnah, wajib kita selesaikan taubat, ya, dan sebagainya. Dia ada dua itu, reda dengan qada. Makna pertama, kita wajib reda benda tu maksiat, tapi kita kena reda dari sudut qada, jangan reda dari sudut maksiat. Reda bil maksiati maksiatun, reda maksiat maksiat. Reda dari sudut qada, mana siapa yang mentaksir menentukan berlaku ni, ialah Allah Ta'ala. Jadi kita reda dari sudut, sebab Tuhan letak tu ada hikmat. Adapun diri maksiat itu tak boleh. Diri maksiat kita kena ingkar, dan wajib kita segera bertaubat, istighfar dan bertaubat. Itu maknanya dipanggil dalam 4 keadaan manusia tak lepas. Dan satu saat sama ada dia duduk dalam taat atau dia duduk dalam maksiat, sama ada dia duduk dalam nikmat atau duduk dalam bala dan ujian. Ringkas dia. Maka dalam taat kita boleh sembahyang, boleh ibadat dan sebagainya lah. Ya, maka wajib apa? Memandang itu kurnia dari Tuhan. Ya, kita reda itu kurnia dari Ta'ala, dan wajib kita syukur. Jangan sekali-kali kita memandang ya kehebatan diri kita. Kita buat ibadat tu, aku ni hebat, aku ni salih, habis berdentum jatuh balik. Tak ada apa, kita ni kosong. Semua yang ada pada kita anugerah daripada dia. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad SAW, itu semua kurnia Allah Ta'ala. Wa bi rahmati, dan semua itu rahmat dia. Ya, itu satu. Yang kedua, bila terkena maksiat, maka pertama wajib dia reda dengan keputusan Tuhan terhadap diri dia tu. Dia maksiat, bukan dia maksiat, dia qada Tuhan tu. Kemudian syariat, wajib kita segera pantas bertaubat, istighfar dan taubat. Hakikat dia pandang itu Tuhan tajalikan nama dia, apa dia? Al-Qahhar. Nama dia yang keras. Dia kata kena, lebay dia ke, guru dia ke, wali pun kalau kena, mesti dia kena. Ya, maka pandang satu sudut, hakikat segi syariat wajib dia cepat bertaubat. Ya, syariat suruh dia cepat bertaubat, dia tarik diri balik, menyesal sungguh-sungguh. Dari segi hakikat, mana kita pandang tajalli Allah Ta'ala di situ ialah Al-Qahri. Ya, dia menunjukkan kekerasan dia, kena, mesti kena. Itu kalau sekiranya dua perkara itu, taat, maksiat. Begitu juga kalau nikmat, dia diberi kata nikmat yang berbagai-bagai bentuk sehingga tak boleh kira, maka wajib kita memandang itu dari dia, dan wajib kita bersyukur dan mengguna pakai pada jalan dia. Dan begitu juga bala, apabila kena, wajib kita reda dan memandang itu ujian dari Ta'ala, dan ada diselitkan dalam tu berbagai-bagai rahmat. Dalam bala ada kadang 1000 rahmat ada. Ya, dengan sebab dia kena bala tu, Tuhan angkat martabat dia, Tuhan hapuskan dosa dia. Dia dah minta tiap-tiap hari kan, lepas sembahyang dia minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jan. Ya Allah, aku mohon akan keridaan-Mu dan syurga-Mu. Baik, sekarang Tuhan terima. Ya, Tuhan terima, dia akan dimasukkan sebagai ahli jannah. Tapi masalah kedudukan dia sekarang ni,
dengan umur dia yang dekat, seminggu lagi nak mati kan, dengan dosa yang cukup banyak ni, tak badan tak boleh masuk ni, buat dosa banyak sangat ni. Maka tuan kerja ni, tuan cuci ni, dalam masa seminggu tu macam-macam penyakit dia kena. Dia kena sakit tu, dia kena sakit ni, tuan hapus sekarang habis. Cukup dia bersih, malaikat maut pun sampai. Cantik je lah. Itu maknanya cara Allah Ta'ala mengurus. Lepas tu banyak orang-orang salih dulu, lepas dia proses, bersih dia balik. Bila habis Ramadan dia, lepas tu dia meninggal. Banyak ya. Sebab musim Ramadan tu dia proses, elok dah bersih dia balik. Tak semestinya orang tak begitu, mana tak baik je lah, mana setengah daripada dia. Dia lepas daripada proses pembersihan, tuan tarik. Lepas tu para awliya bila dia kena ujian, dia bersyukur. Kita orang awam kena ujian, kita besar, sabar. Peringkat awam sabar. Peringkat arif dia syukur sebab dia memandang hakikat. Ya, segala apa yang datang ujian ialah mengangkat martabat dia. Dalam hadis dia sebut satu hari kalau kita demam dia, pahala dapat setahun pahala kan. 2 hari 2 tahun, 3 hari demam Allah Ta'ala beri pahala solid tu 70 tahun. Satu hari setahun, 2 hari 2 tahun, 3 hari 70. Bayangkan, itu pahala yang solid. Yang kita buat ni belum tahu lagi ni. Yang kita buat amal sekarang belum tahu, kena main riak, ujub, habis terbarai balik kan. Ya, habis kosong balik. Jadi yang betul-betul cantik tu. Jadi memandangkan kepada yang demikian, maka adal man'u ainul ata. Ya, dia akan berpusing bahawasanya mana tu jadi ata. Maknanya zahir sakit, pada hakikat itulah nikmat. Berbahagia orang yang boleh memandang nikmat dalam bala. Ya, orang yang boleh merasakan bala tu nikmat, itu golongan khawas orang yang dipilih oleh Ta'ala. Kalau dia rasa bala tu sakit, tu belum lagi lah. Sebab yang merasa sakit dengan bala ialah nafsu. Dan nafsu kalau boleh tak nak sakit, sihat manjang sampai mati. Kalau boleh mati pun tak nak. Itu nafsu kan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, katakan ya Muhammad SAW, mati yang masih nak lari, kalau boleh tak nak mati. Ya, fa innahu mulaqikum, dia tetap akan bertemu dengan kamu. Dalam ayat lain Tuhan kata walau kuntum fi burujim musyayyadah, walau di pada kota kubur besar, malaikat maut sampai ni. Malaikat rahmat, kalau rumah tu ada anjing, ada patung ni tak masuk. Malaikat maut dalam tanda ni masuk kan. Terjongkang tanda mati. Buka tengok dah terkangkang dah keras. Dia tak kira, dia masuk. Malaikat maut diganas tuan ni. Ganas apa maksud dia? Dia tak kira. Kau capa, kau gaja ke apa, dia sentap habis semua. Itu di antara yang ketiga. Dan satu lagi yang keempatnya, daripada awarid. Dia aridun, jamak dia awarid. Mana benda yang mendatang sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ya, iaitu kejujuran siddiq hati insan hamba itu kepada dia atau tidak. Iaitulah asyadaid, syadaid wal masaib, musibah masaib jamaah itu. Syiddah, syadaid, iaitu beberapa kesusahan dan beberapa bala. Ya, tekanan hidup tu Allah kata betul-betul, dia kata sampai keluar mulut, mati lagi baik. Itu makna kuat sangat. Ya. Kalau sampai peringkat tu, jangan. Sebab tu Rasulullah SAW bila sampai peringkat tekanan kuat, jangan minta mati, tapi minta secara ta'liq. Ya, minta secara ta'liq, mana gantungan. Allahumma ahyini ma kanatil hayati khairan li wa amitni ma kanati mamati khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup ini memberi kemanfaatan padaku. Yang maknanya hidup tu cantik bagi dia, mana dah ada hubungan kontak lagi cantik dengan Tuhan, hidupkanlah. Dan matikan aku sekiranya mati itu kebajikan. Jangan buat putus ya. Seorang ikut nafsu, dia tak ada uji sikit dia apa, tidak bersabar, mati lagi baik, dia tak tahu mati lagi besar tu. Jangan malaikat serga dalam kubur, marrabbuka, tak boleh jawab. Ya, bam dia tak ada, 17 hasta masuk bawah. Ya. Sebab pertanyaan makrifat dalam kubur. Sebab usul ataupun ilmu tauhid adalah sangat penting. Tauhid am atau tauhid khas. Sebab soalan di dalam itu semua berhubung dengan makrifah. Marrabbuka, dia tak tanya kam arkanis salah. Malaikat tak tanya berapa rukun sembahyang. Dia tanya siapa Tuhan kamu. Ya, besarnya pengenalan. Sebab manusia kalau dikenal Allah Ta'ala semula kenal, maka dia akan tunduk setunduk-tunduknya. Dia akan kasih sekasih-kasih
dia akan rindu yang kuat dengan Allah Ta'ala. Bila dia kenal betul, sebab pengenalan itu penting, dia bertingkatkan, dia asah pengenalan marifat. Hadid basaral iman bil muraqabah, tajam asahkan keimanan yang ada itu dengan banyak muraqabah supaya dia lebih terang. Jadi awarid seterusnya dipanggil asyada'id wal masaib, ya, beberapa kesusahan dan beberapa bala yang datang ada. Sebab bagi orang yang awam, dia kena bala dia terperanjat. Bagi orang khawat, dia kena bala dia senyum, ya, dia kena bala ujian, keluar mulut dia alhamdulillah albasani libasal awliya, segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku dengan pakaian kekasih engkau, ya. Bala itu sebenarnya pakaian kekasih Allah Ta'ala. Orang lagi dikasih lagi kuat Tuhan uji. Inna asyaddan nas bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fid dini sulban ishtadda bala'u. Itu dalam hadis Nabi katakan, orang yang paling kuat diuji coba oleh Ta'ala di kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana ikut akal kita yang singkat, ini golongan VIP. Patutnya kalau ikut akal manusia yang tak reti ni, kata oh bagi istimewa lah kan, ya, lahir tempat hebat, Rasul pula Sayyidul Mursalin, tiba-tiba lahir tempat bumi kering kontang. Ya, tak ada air kering kontang. Tu banyak isyarat-isyarat dia. Kenapa tak lahirkan dekat Europe kan? Ya, dekat tempat peranginan ke apa, tak ada. Kekasih dia diletak dekat tengah tu, ya, dengan menandakan anna dunya la qimata laha, bahawa dunia itu tidak ada nilai di sisi Tuhan. Ya, sebab Tuhan letakkan kekasih itu nikmat besar di sana besok. Sebab tu Rasul menyatakan la al-'aisy illa al-'aisy al-akhirah, tidak ada hidup sebenar melainkan kehidupan di sana besok. Baik, bila datang di bala ni para aulia, ya, dia ucap apa? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, telah menyarungkan aku pakaian kekasihnya, ya. Tuan guru saya ada cerita satu orang sahabat dia ceraikan isteri tu. Isteri itu diceraikan. Sebab apa dia cerai? Dia kata semenjak aku bernikah dengan kau, satu sakit pun kau tak ada. Kau ni tak ada kebajikan ni. Ya, satu penyakit pun tak ada, satu masalah pun tak ada, satu sakit pun tak ada. Sihat, kau ni tak ada kebajikan. Kita pula terbalik. Kau kejap-kejap sakit, oh penat aku pergi hospital. Kejap klinik, kejap hospital, klinik hospital kan. Sebenarnya Tuhan tu hebat. Orang yang senang dalam muasyarah dia dengan Tuhan, sentiasa Tuhan proses dia. Dia tersilap Tuhan uji, kena bala Tuhan hapuskan dosa dia, Tuhan angkat martabat dia, ya. Itu sebenarnya pandangan ahlillah. Itu jauh antara pandangan ahlillah dengan pandangan ahli dunia. Jauh antara ni. Artinya beberapa kesusahan dan beberapa bala. Bermula sekalian itu beberapa yang melintangi dan menyekat. Mana kalau tak betul-betul sedik dan kukuh, dia kena bala, dia tombang, banyak berlaku. Tuan uji sikit pun bilang terus. Ya, itu bahaya tu. Menyekat akan dikau daripada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau. Maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripada melainkan dengan baut sabrun, sabar gila. Lagi tinggi redha, ada lagi tinggi. Peringkat ni tadi kita ada yang kat bawah kan, kita tengok besar dah, tu peringkat bawah lagi ni. Di atas sikit lagi macam hikam, tu dah main atas lagi. Bagi orang ni, sebab di peringkat awal dia kena sabar. Bila bala sabar, itu peringkat mubtadi, peringkat awam. Kalau peringkat mutawasid, dia kena bala, dia berlazat. At-talazus bil balayat tahaqqukum birridha. Orang yang boleh berlazat dengan bala tadi, dengan nikmat dipandang. Bala tu tuan-tuan nikmat bagi dia, itu dipanggil tahaqqukum birridha, telah mantap di dalam makam ridha dengan Tuhan, ya. Dan pakaian ridha tu pakaian para aulia semua tu. Disambut bala ujian dengan senyum, tuan-tuan, sebab dia tak pandang diri bala, dia pandang sebelakang, ya. Nikmat yang beri siapa? Al-Mun'im huwallahu ta'ala. Bab pusing kat mana, dia kena banyak apa? Kontak rohani kita, zikir dia kena banyak, tuan-tuan ni, supaya dia kenal betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan muka syafah yang Tuhan buka. Melainkan dengan bahawa sabar, ya, daripadanya, dan bersungguh-sungguh engkau dengan berbuat ibadah kepada Tuhan engkau dalam sabar engkau daripadanya, iaitu memohon kesabaran dia Ta'ala lah, ya. Walhasil qadrat qalbi kita kena kuat berpaut dengan dia. Kemudian lepas daripada itu segala kawadih, artinya beberapa yang mencederakan pahala amal orang yang salik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Lepas yang tadi pula
dia kena bawa pula masuk Aqabah Qawadih. Qadihun Qawadih jemaah dia. Mana benda yang mencedera. Banyak soalan ni tuan ni. Dah buat dah cantik, jaga cedera pula datang dengan riak, dengan wujud, dengan takabur macam-macam. Dia rosak balik amalan tu. Tadi nak bina. Dalam perjalanan pula ujian sampai. Sebab Rasulullah menyatakan khuffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan berbagai-bagai ujian, kesusahan. Sengaja tuan letak tu. Wa hufatin nar bisyawah, dan dilingkung jalan ke neraka tu dengan sehat ikut nafsu tu. Ya, tak payah buat perintah tuan, langgar je, memang cepat dia terjun ke neraka jahanam tu. Ya, jadi makna tempat besar ni, maka sini ujian sengaja tuan letakkan satu-satu. Sebab tu kita mengamati dan meneliti balik akan huraian-huraian golongan arifin yang telah berpengalaman tinggi dalam persoalan ni adalah penting. Ya. Sebab tu dia tak mengambil pengetahuan. Ada setengah tu dia berzikir, dia tak nak belajar, babas juga kan. Dia tak tahu selok-belok yang telah dibukakan oleh arifin. Sebab dia kena tahu dua tu. Ya, ilmu satu perkara penting, kemudian riyadhah wal mujahadah tu dua perkara. Dua sayap dia kena ada. Baru dia boleh uruj, mana rohani dia boleh terbang, mana rohani dia boleh pergi makrifat sebenar kepada Allah Ta'ala. Maka seterusnya akan dibincangkan datang ialah kawadih, benda yang mencederakan pula. Ya, itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma